wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk berkenaan dengan bolehkah kepimpinan negara Islam dijatuhkan dengan ketenteraan. Sebelum kami membahaskan tajuk ini dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan dahulu apa itu negara Islam. Adakah title negara Islam itu hanya sekadar atas nama atau sebaliknya? Umum mengetahui bahawa negara Islam merupakan negara yang secara konseptualnya adalah negara yang didasarkan pada hukum syariah Islam sebagai hukumnya. Oleh hal yang demikian, kita semua wajar mengetahui bahawa negara Islam memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin Muslim yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi, malah kedudukan mereka selaras dengan kedudukan imam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tiap-tiap kamu adalah pengembala dan tiap-tiap kamu akan diminta untuk bertanggungjawab atas gembalanya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu juga, negara Islam tidak ketinggalan untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kebijaksanaan dalam pemerintahannya. Terdapat beberapa contoh negara Islam iaitu Arab Saudi, Iran, Pakistan, Indonesia dan negara kita sendiri. Setiap negara semestinya mempunyai matlamat. Begitu juga dengan negara Islam. Matlamat paling utama dalam negara Islam adalah mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah secara menyeluruh. Bagi mencapai matlamat utama negara Islam, seseorang pemimpin mestilah memainkan peranan sebagai pemimpin yang mempunyai tanggungjawab dan peranan yang perlu diamanahkan kerana mereka sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW untuk menjaga agama dan membangunkan dunia agar tidak berlaku sebarang pergolakan dalam negara, khususnya dalam bidang politik iaitu dalam bidang ketenteraan. Kriteria pemilihan pemimpin menurut perspektif Islam. Pemilihan pemimpin untuk sesuatu jawatan perlulah dilakukan dengan penuh teliti agar dapat memilih pemimpin yang dapat memikul amanah dan tugas berat kepada rakyat yang dipimpinnya. Yang pertama ialah Muslim yang akil baligh dan lelaki. Kanak-kanak yang belum dewasa tidak boleh dijadikan ketua. Yang kedua ialah adil dalam melaksanakan semua hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah berilmu, menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu fardu ain khususnya yang berkaitan dengan akidah, syariah dan sistem akhlak Islam. Dan juga perlu menguasai ilmu-ilmu fardu kifayah. Yang kelima ialah mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah berteraskan ilmu, hikmah dan kebijaksanaan dan juga kaedah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang kelima ialah beradab, mengikut akhlak Islam supaya menjadi contoh teladan untuk diikuti oleh orang yang dipimpinnya. Yang terakhir ialah sempurna panca indera dan sihat tubuh badan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang definisi pertahanan negara mengikut perspektif Islam. Definisi pertahanan negara mengikut perspektif Islam lebih dekat sekiranya dilihat melalui definisi jihad. Ini kerana pelaksanaan konsep jihad amat dekat dengan pelaksanaan konsep pertahanan negara seperti yang kita ketahui sekarang. Jihad bermaksud mencurahkan tenaga bagi menentang musuh. Menurut Syekh Abdullah Ibn Jibrin, terdapat sebahagian ulama yang menghubungkan jihad dengan tajuk-tajuk atau isu-isu agama dari pelbagai sudut. Ulama yang lain juga menjadikannya salah satu dari rukun Islam disebabkan terdapat banyak hadis yang menyatakan tentang kelebihan-kelebihan jihad, tata cara pelaksanaan jihad dan lain-lain kepentingannya. Seterusnya, panduan asas bagi setiap pemerintah adalah bertanggungjawab dan amanah, di mana menjadi sebagai pemerintah Islam mesti bertanggungjawab dengan setiap apa yang diamanahkan di hadapan Allah dan juga pada manusia yang memberi kepercayaan kepadanya. Menjadi seorang pemerintah, seseorang itu mesti tunduk kepada hukum Allah dan melaksanakan setiap perkara yang diamanahkan. Perkara ini berlaku sama ada ke atas orang perseorangan ataupun kumpulan yang menjadi pemimpin. Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin terbaik yang memerintah dengan melandaskan iman, ibadat, akhlak dan syariat Islam.
Terdapat 3 faktor utama yang melatari kejayaan Rasulullah SAW dalam pengurusan kepimpinan diindoktrinasikan dalam perancangannya, iaitu faktor pembinaan modal insan dan corak kepimpinan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW telah mengaplikasi strategi peperangan yang anjal dan pelbagai sepanjang berhadapan dengan musuh-musuh Islam di medan peperangan. Prinsip ini telah menjadi satu alternatif dalam rencana strategi peperangan yang menjadi tunjang utama kepada kemenangan tentera Islam walaupun kerap kali berhadapan dengan tentera musuh yang ramai. Ketenteraan orang bukan Islam tidak mampu menjatuhkan kepimpinan negara Islam kerana Allah sentiasa memberikan bantuan kepada tentera yang ingin memperjuangkan Islam. Sebagai contoh, semasa berlakunya peperangan Badar, Allah telah menurunkan hujan di tempat orang Islam dan juga kafir. Hal ini akan memberi kelebihan kepada kaum Islam manakala ia akan menjadi siksaan kepada golongan kafir. Hal ini dikatakan demikian kerana tanah yang diduduki oleh orang Islam menjadi tidak berdebu sekaligus tidak mengganggu penglihatan mereka. Kepimpinan yang mempunyai wawasan dan matlamat yang jelas dapat berfikir secara rasional bagi mengelakkan kejatuhan negara Islam kepada ketenteraan bukan Islam. Sebagai contoh, sikap kepimpinan yang dipamerkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat istiqamah dalam membawa hala tuju negara Islam daripada rampasan ketenteraan bukan Islam. Kesimpulannya, keamanan dan ketenteraman sebuah negara Islam merupakan tanggungjawab di bawah kepimpinan negara Islam sendiri yang perlu dilaksanakan berlandaskan syariat serta akhlak bagi sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin Islam. Berdasarkan persoalan yang dinyatakan, iaitu bolehkah kepimpinan negara Islam ini dijatuhkan dengan ketenteraan? Hasil perbincangan yang diperolehi ialah kepimpinan negara Islam tidak dapat dijatuhkan dengan ketenteraan bukan Islam. Demikian kerana kepimpinan sebuah negara Islam memiliki peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pentadbiran sesebuah negara, malah pemimpin tiada kuasa untuk menghalalkan atau membenarkan kepimpinannya digugat oleh ketenteraan bukan Islam atau pihak lain.